Uh, pada hari ini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat yang menonton sekalian tentang satu hal yang kita memang tahu tapi kita sering lupa kerana kita sibuk dengan banyak urusan dalam kehidupan kita. Tetapi mutakhir ini kita sering ingat kerana kita mendengar berita mengenainya daripada tentang kawan-kawan kita, saudara mara kita, orang terdekat kita, kawan kepada kawan kita, orang jauh kita. Iaitulah berita tentang kematian ataupun maut. Maut adalah sesuatu yang benar dan kita pun tahu ia benar selama ini. Cumanya kita sering terlupa kerana kita sibuk dengan kehidupan ini. Hari ini apabila ramai orang meninggal, kita merasai bahawasanya maut itu sudah tidak jauh berjalan di sekeliling kita. Ia mengutip satu persatu antara kita. Saya tentang wabak ni ada satu, bukan teori saya lah, tapi saya rasa ia tidak ada dalil, tidak ada nas apa, tapi saya rasa tabiat wabak ni apabila datang kepada manusia sejak kurun-kurun yang dahulu sehingga hari ini kita masih kita menghadapi zaman ini, kita menghadapi pertarungan dengan COVID-19 ini. Tapi tabiat wabak termasuk Spanish flu dan sebelum daripada itu macam-macam lagi yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani tentang wabak yang menimpa manusia. Setiap kali ia datang, ia mengambil jutaan nyawa manusia. Dan kelihatannya kalau kota itu belum dapat dipenuhi, wabak itu bagaikan tak nak pergi meninggalkan manusia. Tidak ada dalil mengenai hal itu, tapi itulah yang kita baca dalam sejarah. Bagaimana manusia lakukan pun, wabak itu tetap akan mengutip satu jumlah angka yang besar. Macam Spanish flu sebelum ini, dia telah mengutip dikatakan 50 juta ataupun lebih manusia yang mati. Dan kemudian dia pun pergi. Walaupun logiknya selagi lagi ramai yang kena, lagi besar ia akan berkembang. Tetapi ia pergi apabila kotanya sudah cukup, seakan-akan begitu. Saya tidak kata kita mesti biarkan ia menyukupkan kota. Tapi ia adalah satu peringatan kepada kita bahawasanya kematian, kalau tidak ada wabak pun kematian berlaku. Tetapi kedatangan wabak itu menjadikan bahawasanya kita melihat kematian itu begitu dekat dengan diri kita bagi setiap hari. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan diri kita tentang hakikat kehidupan dunia. Kerana apabila ada kematian, akan ada perasaan sedih dalam diri kita. Sedih mengenangkan yang mati. Sedih juga mengenangkan yang tinggal. Sedih mengenangkan kenangan-kenangan yang pergi bersama dengan yang telah mati. Manusia apabila telah mati, ia tak seperti dia pergi ke suatu tempat yang sukar untuk pulang. Tapi ia telah terputus sama sekali hubungannya dengan dunia ini dan tidak mungkin akan dapat kembali ke dunia ini. Orang-orang yang memasuki penjara sepanjang hayat ataupun seumur hidup, hukuman ke atasnya, masih lagi dapat keluarganya pergi menjenguknya walaupun dia tidak boleh keluar melihat mereka. Masih lagi ada ruang memohon pengampunan di pihak yang tertinggi untuk dilepaskan. Macam kes beberapa orang yang saya juga telah jumpa setelah berpuluh tahun, 40 tahun lamanya dalam penjara, kemudian dikeluarkan.
Tetapi jika kita mati, sudah tak ada lagi cerita untuk pulang ke dunia ini. Apapun, apa sekalipun yang penyesalan, ratapan, kita tak akan kembali ke dunia ini. Ini bukan putaran kehidupan semula seperti yang dipercayai oleh sebahagian kepercayaan yang karut. Kematian adalah kematian, memutuskan kita dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal ini kepada kita. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap nyawa merasai mati. Every soul will taste death. Setiap nyawa akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu hanya akan mendapat, disempurnakan pembalasan kamu pada hari kiamat. Hari kiamatlah kita akan dapat sepenuhnya. Kan? Allah akan, you shall be paid your reward in full on the day of judgment. Hanya pada hari kiamat kita akan dibayar sepenuhnya apa yang kita lakukan. Di dunia mungkin kita dapat sebahagian daripada kebaikan yang kita lakukan. Allah memudahkan rezeki ke kebahagiaan keluarga ataupun diberikan kedapangan, kebahagiaan dalam dada kita siapa yang beriman. Pada alam barzakh mungkin kita mendapat nikmat di dalam kubur, tetapi kurniaan yang sebenarnya ialah apabila kita kembali kepada Allah pada hari kiamat, pada hari kita dibicara dan dibahas. Allah Subhanahu wa taala sambung ayat itu, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan, whoever has been kept away from fire, siapa saja yang Allah jauhkan dia daripada neraka, wa udkhilal jannah, and admitted to the paradise, kemudian dia masuk ke syurga, faqad faz, maka dia berjaya. Allah kata siapa yang tak dimasukkan ke dalam neraka, masuk dalam syurga, maka dia berjaya. Walaupun di dunia ini kita tengok, oh fulan berjaya, ada jawatan mufti, ada jawatan menteri, fulan tu ada kaya, kereta banyak, fulan tu jadi raja, fulan tu jadi macam-macam jawatan. Orang kata, oh, berjaya, berniaga, berjaya. Allah kata itu bukan kejayaan yang sebenar. Kejayaan yang sebenar, siapapun kita, kejayaan ini pertandingan ataupun persaingan ini, kalau kita nak kata bersaing, sebenarnya manusia tak bersaing, setiap manusia mempunyai ruang yang tersendiri. Iaitu perlumbaan ini ialah perlumbaan untuk membebaskan diri daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Ia merangkumi semua orang dan peluangnya adalah sama. Tak ada peluang keluarga diraja lebih daripada peluang orang biasa. Tak ada peluang mufti lebih pada peluang orang biasa. Ustaz, tak ada. Sama saja. Untuk bebaskan diri daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Illusionary enjoyment. Satu perhiasan menipu. Fulan dengan pakaiannya, dengan kita rasa dia hebat, letak kopiah, tak lagi serban ke, ataupun dengan kemewahan yang ada, kita kadang-kadang kita bukan dalam banyak keadaan bukan orang tertipu dengan kita. Kita tertipu dengan apa yang kita ada itu sendiri. Dan kita merasakan sihat kita
Takkan aku nak mati kot. Mati kalau tua mati ya. Tapi maut menjemput orang masih muda, kadang yang tua masih lagi hidup. Dia tidak mengira usia. Dunia satu penipuan. Kemudian kita pergi meninggalkan dunia ini. Segala yang kita tinggal hanya jadi kenang-kenangan saja. Ada teman kita, dia sudah tak bersama dengan kita. Dan dia tak boleh buat apa-apa dengan kita lagi. Walaupun dia sayang pada kita. Melainkan dia orang saleh, dia mendoakan pada kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, Allah ingatkan hakikat ini. Allah kata, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Dan kamu benar-benar datang kepada kami bersendirian seperti mana kamu diciptakan pada kali yang pertama. Kita datang ke dunia dahulu tak ada apa pun. Baju tak ada, benang tak ada, cincin tak ada, kereta tak ada. Kamu akan balik kepada kami demikian juga, kata Allah. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan kamu akan tinggal semua apa yang kami berikan kepada kamu di belakang kamu. You left behind everything that we had bestowed upon you. Apa saja yang Allah telah bagi, kita akan tinggal dia ke belakang. Datuk Seri, Tuan, Maharaja, yang amat mulia, yang maha mulia, yang amat berhormat, yang berhormat. Sahibus Samahah, Tuan Syekh, semuanya kita tinggal. Tak ada lagi orang sebut hal itu. Allah kata kamu tinggal semua. Allah tak ada semua benda tu di sisi dia. La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Tidak ilau kepada wajah kamu, pada jasad kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, ia melihat kepada qulub kamu, jantung hati kamu. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhi za'amtum annahum fikum syuraka. Kami tak nampak pun masa kamu balik nanti semua sekutu orang-orang yang boleh kononnya menolong kamu, yang dulu kamu dakwa mereka itu adalah sekutu. Terutama orang musyrik, sekutu Allah. Aku tak apa-apa orang ni boleh tolong. Aku tak apa, aku kabel kuat. Kesemuanya ini akan pergi. Tak ada pun, bukan tak pergi, tak pun mengiringi kita ke kubur. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Maka akan terputuslah hubungan antara kamu dan sesatlah apa yang kamu dakwa selama ini. Kematian benar-benar akan mengambil kita dalam keadaan demikian. Orang atas dunia mungkin akan puji, oh dia tu sekian-sekian, dia itu terkenal, dia itu telah menghasilkan berapa banyak karya, dia itu telah menghasilkan berapa banyak buku, berapa banyak piring hitam, berapa banyak hasil puisi, lagu dan seumpamanya. Tapi belum tentu di sisi Allah Azza wa Jalla ia diterima. Dan ini menakutkan kita. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini sanadnya sedikit dhaif tapi dia dikuatkan dengan riwayat yang lain. Satu orang matat fulana wastarahat. Satu orang perempuan meninggal. Orang kata telah mati dia, dah berehat dah. Berehat. Macam kita kata rest in peace. Rest in peace. Dah mati, RIP. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Kerana mereka mendahului Allah. Mereka tak tahu mereka mendahului Allah. Tak apalah kalau kita doa supaya dia masuk syurga, tak apa. Tapi kita kata dah masuk syurga dah. Kita tak tahu. Nabi kata, innama yastarih man ghufira lahu.
Yang berehat itu ialah orang yang diampun untuk dia. Kematian bukan semestinya satu kerehatan. Kematian adalah satu episod. Boleh jadi ia kerehatan, boleh jadi ia satu episod yang lain, yang lebih dahsyat. Bukan lebih dahsyat. Yang dahsyatnya itu tidak boleh dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kalau di sini kita sebut subhanallah, dapatlah kita bawa balik ke akhirat. Di akhirat, apa saja, bila kematian berlaku, kita sebut apa pun tak memberi manfaat lagi. Mungkin saya dan saudara-saudara juga akan menyesal masa-masa yang kita lalui ini kalau kita sempat sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Dah berapa banyak dapat dikira dalam mizan timbangan kita. Tapi hari-hari telah berlalu dengan kita tidak menyebutnya. Padahal masa kita naik kereta, masa kita buat kerja, kita menyebut kalimah-kalimah itu yang memberi manfaat untuk kita. Bila kematian menjemput kita, kesemua itu hanya menjadi ingatan untuk kita lakukan. Tak ada. Kalau orang yang masuk penjara dihukum mati, saya banyak kali juga masuk ke penjara bercakap dengan banduan. Saya kata untung saudara-saudara yang dihukum mati ni. Kerana saudara tahu bila saudara nak mati. Masuk ke sini sempat sebut astaghfirullah, Rabbi ghafirli, Tuhan ampun, subhanallah, la ilaha illallah. Memberi manfaat untuk saudara-saudara. Dibandingkan orang yang duduk di luar itu, bukan kita suruh masuk penjara. Mereka tu kadang-kadang walaupun ustaz ke, mufti ke, enjoy dengan hidup ni, tiba-tiba maut datang. Taklah sempat untuk menyempurnakan amalan-amalan yang seperti mana mereka tadi yang bersedia untuk menghadapi tali kematian. Nabi SAW marra alaihi bijanazah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu jenazah lalu kepada Nabi SAW. Bila jenazah tu lalu, Nabi kata mustarihun atau mustarahun minhu. Nabi kata direhatkan atau orang lain rehat daripadanya. Lebih kurang macam itulah kalau nak diterjemahkan. Nabi SAW ditanya, faqalu ya Rasulullah, mal mustarih? Wahai Rasulullah, mal mustarih? Wa mal mustarahu minhu? Wahai Rasulullah, siapa dia yang, apa itu mustarih, yang direhatkan dan yang orang lain rehat daripadanya? Nabi SAW kata, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Itu yang pertama. Hamba mukmin, kematian itu merehatkan dia berehat daripada keletihan dunia dan kesakitannya kepada rahmat Allah. Dunia adalah keletihan dan kesakitan. Ramai kita ingin buat sesuatu dalam dunia ini, tapi ke mana penghujung segala yang kita lakukan? Ada pemimpin terkenal, ahli penyair terkenal, artis terkenal, pelukis terkenal, tokoh pemidatu terkenal, ustaz terkenal. Apabila kita mati, berapa hari orang menyebut apa yang kita lakukan? Mungkin orang mengenang kita dengan meletakkan nama jalan, nama bangunan. Selepas itu apa yang kita dapat? Kita dah tak ada kat dunia ni. Tak ada lagi orang nak pergi, Masya Allah terkenal, orang nak puji kita kat dunia ni. Kita tak tahu pun siapa puji kita. Kita tak tahu pun nama jalan mana lagi orang bubuh untuk kita.
Tak adalah orang nak selfie dengan kita, jumpa kat jalan, nak belanja-belanja kita makan. Tak ada. Kita dengan Tuhan. Dunia telah pergi daripada kita. Kita telah meninggalkannya. Apa pun yang kita bina dengan segala kebesarannya dan kehebatannya, anak-anak juga pergi. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang mendatangi Allah dengan jantung hati yang sejahtera. Semua yang kita ada masa hidup kita, orang sebut, Masya Allah, hebat, hebat. Apa manfaat itu semua apabila kita mati? Melainkan jika kehebatan itu merupakan amalan salih yang kita ikhlas kerana Allah dan kita mendapat pahala di atas apa yang kita lakukan. Sebab itu dalam ayat tadi Allah kata, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Saudara-saudara lihat, ada pemimpin dan tokoh tertentu yang konon dianggap berjasa pada negara dan mungkin berjasa. Kemudian dia dilupa, dia dimarahi, dia dikutuk di atas perkara-perkara yang lain. Orang tak tanya lagi, oh bangunan ni dia buat lah dulu. Oh jalan ni dulu. Mungkin ada nama dia. Mungkin yang ingat pun generasi dia. 10-20 tahun kemudian datang generasi baru. Mereka dah tak rasai hal itu. Dunia menipu kita. Pujian orang. Ya, bagus. Orang puji, semua orang suka orang puji. Tapi dalam dunia maya sekarang, dalam dunia medsos, bulan ini orang puji kita, bulan depan orang kutuk kita. Bulan ni ramai orang likes kita, bulan depan ramai-ramai maki berjemaah pada kita. Kita tengok berapa orang tokoh-tokoh negara yang beberapa bulan lepas semua mengangkat mereka sebagai hero negara dan seumpama, sekarang ni pakat ramai-ramai pula maki dia. Dunia menipu. Kita mengejar sesuatu yang tidak kekal. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbikum wa khairun amala. Dan amalan yang saleh itu kekal, yang kekal di sisi Tuhanmu. Kemudian Nabi kata wal 'abdul fajir yastarihu minhu al-ibad. Adapun hamba yang jahat, berehatlah orang lain daripada kejahatannya. Hamba al-ibad, hamba Allah. Wal bilad, negeri, maksud tanah air, tempat bumi ini berehat. Wasyajaru wad-dawab, pokok-pokok dan haiwan pun berehat daripada orang jahat. Orang jahat ni hidup dia, dia mati, kita rehatlah daripada kejahatan dia. Nauzubillah kalau kita. Orang baik dia mati, dia berehat daripada keletihan dunia. Dunia ni letih. Walaupun kita manusia ni, segala apa yang kita ada, orang kata harta membahagiakan. Cuba tengok berapa ramai orang yang ada harta. Kau tengok orang-orang politik kita lah. Kaya-kaya mereka. Hebat. Di sudut kekayaan lah kita tengok. Tapi dunia tak habis. Pertarungan mereka tak habis. Oh ni jatuh kau ni nak jatuh kau ni. Tak habis tu. Tak puas. Tak boleh puas. Kalau kita tengok orang yang ada nama artis-artis, tengok hebat. Dia menyanyi dan menari di pentas stage dia tu. Menangis gadis-gadis di bawah ni. Hebat dia. Rindu kepada dia, tengok, teringin nak sentuh dia. Rasa macam bahagia sangat lah. Seronok sangat tengok dia. Tapi ramai artis-artis tu yang bunuh diri. Berapa banyak artis Korea yang bunuh diri. Yang mengalami gejala kemurungan, dan saya juga kenal sebahagian yang di Malaysia juga. Sebahagian mengalami hal yang sama. Mata'ul ghurur, penipuan hal ini semua. Tapi kita mungkin tengok orang yang di jalanan itu,
Yang kayuh basikal, motosikal pun tak ada. Makan, happy je. Sembang dia, senyum sentiasa. Kan? Walaupun dia kata aku ni duit tak ada. Duit tak ada, dia kata. Senyum, kita bagi makan, dia makan. Tidur dia lena. Bukan kita suruh jadi miskin, tetapi kebahagiaan ni tidak dihitung dengan hal-hal yang seperti itu. Kita boleh menggunakan nikmat dunia ni, tak apa. Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Siapa berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hamba daripada rezeki yang baik? Allah benarkan hal itu semua. Jadi kita apabila mendengar tentang kematian, ia reminder kepada kita. Ia adalah semua pengakhiran kita ini sama. Cerita kita ni berbeza. Ada orang jadi ustaz, ada orang jadi peniaga, ada jadi ahli politik, ada jadi ahli undang-undang. Ada yang handsome, kurang handsome. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kuat, ada yang sakit je. Tapi kesudahan cerita kita sama. Kita semua akan mati. Apabila mati, semua jadi sama. Semua berdiri di hadapan Allah untuk dihitung segala amalan yang telah kita lakukan. Pada hari perhitungan amalan, tak adalah pula, oh mufti bagi dia duduk tempat elok sikit, dia ni mufti sahibu samahah. Oh ni yang amat berhormat, hormat sikit dia. Tak ada. Sama di sisi Allah. Bukan barangkali yang duduk kat bawah tu, yang selalu bertanya kat kita tu, tengok-tengok dia lebih mulia duduk di sisi Allah. Barangkali yang dulu ni, yang kita tengking-tengking dia, dia lebih mulia di sisi Allah. Subhanallah. Adilnya Allah ini. Dan ini adalah kehidupan yang mata'ul ghurur yang kita lalui. Kematian demi kematian yang kita dengar saban hari mengingatkan kita bahawasanya kita semua akan kembali ke situ. Kita ni macam saya pernah sebut, saya ingat diri saya lah, saya ingat diri saya pun dah lupa, tak ingat juga. Ingat orang pandai, kadang-kadang kita sendiri tak ingat. Kita ni, kampung kita ni sama je. Satu kampung lah kita ni. Kampung kita dulu, datuk di kita Adam kat syurga. Kita suppose kalau mati, balik ke kampung kita lah, syurga. Tapi, na'udzubillah, ramai yang balik ke neraka. Tak balik kampung dia. Tak balik ke kampung kita. Jadi, kita pun takut juga. Kalaulah kita musim pulang ke kampung, kita balik. Mak bapak kita tunggu. Mana tak balik? Rupanya dia pergi ke lain. Bukan dia nak pergi ke lain, dia dibawa ke lain. Oh, heboh satu family kita. Balik kita, mati kita. Patut balik ke syurga. Balik ke neraka. Beza benar neraka dengan syurga itu. Suatu tempat yang dipenuhi oleh segala kenikmatan. Satu tempat yang dipenuhi dengan segala azab dan siksaan. Segala yang apa yang kita ada di dunia ini daripada kenikmatan, debu pun tidak ada nilainya dibandingkan kehebatan syurga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu tengok, ia satu nikmat yang besar dan kerajaan yang besar. Bayangkan kita tengok, saya baca apa putera daripada Dubai. Oh, dia apa? Dubai negara bukan besar, tentera bukan kuat pun. Tapi kekayaan dia hebat. Kapal terbang mewah dia ada beberapa puluh biji. Kereta mewah jangan kira banyaknya. Ramai artis-artis suka layan dia. Ramai gadis-gadis mengimpikan dia. Padahal duka cita
peristiwa kesedihan dalam hidup dia. Tak dapat kahwin, dia orang yang dia nak kena tangguhkan, meninggal saudara dia dan macam-macam. Tapi Allah kata, setiap kita yang masuk syurga, na'iman wa mulkan kabira. Ada nikmat dan kerajaan yang besar. Kita bagikan raja yang berada pada kerajaan yang sangat besar. Apa saja impian akan dipenuhi. Apakah saja kehendak akan ditunaikan. Demikian syurga yang maha hebat. Tentu ia tidak diberikan oleh semua orang yang mati. Kita kata rest in peace. Kita kadang-kadang mendahului Allah. Kita doakan supaya orang yang mati itu mudah-mudahan dia masuk ke syurga. Sebab itu kita kata mudah-mudahan dia diampunkan oleh Allah. Tapi kita tak confirm siapa yang masuk syurga. Allah yang tahu siapa yang masuk syurga. Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra. Adakah kamu rasa kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian seperti mana yang mengenai orang-orang yang sebelum daripada kamu, sehingga mereka itu disentuh oleh kesakitan, penderitaan dan kemudaratan. Wazulzilu, hampa digoncang keimanan mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga rasul dan orang beriman bertanya, bilakah datang lagi, bilakah pertolongan Allah? Maksudnya ujian yang hebat sehingga terasa rasul sendiri tanya, ya Allah, bilakah nak tolong kami? Mereka masuk syurga. Sebab itu untuk masuk syurga, kehidupan adalah perjuangan. Perjuangan merebut pahala. Kerja kita sama, macam saya kata, saya selalu ingatkan diri saya. Zahir pada manusia beza. Ada polis, ada tentera, ada cikgu, ada mufti, ada menteri, ada politik. Tapi tugas sama. Iaitu tugas kita ialah untuk mengutip pahala dan mengurangkan dosa. Mudah-mudahan kita dapat melakukan tugasan itu, insya-Allah, dan kita dapat mengingatkan diri kita bahawasanya apa yang kita dengar tentang kematian setiap hari ini ialah sesuatu yang kita sendiri akan lalui. Hari ini kita dengar orang lain mati,